Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua penonton Mr. AK Vloggers. Okay. Kali ni saya nak ceritakan tentang pengalaman yang mana saya pernah bagi tahu hari tu, yang saya janjikan ialah pengalaman ketika saya membuat eksplorasi aktiviti paranormal di sekitar Jalan Gombak Lama, iaitu Balai Gombak Lama dan Kolej Lama serta Mimaland. Okey. Sebelum saya nak mulakan cerita, saya nak bagi tahulah yang hari ni adalah hari terakhir kita berpuasa, yang mana esoknya kita akan menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri ber-PKP. Alright. So, mana yang tak dapat balik kampung tu, bersabarlah. Mana yang tak dapat nak rentas daerah, tak dapat rentas negeri, nak ziarah ke rumah-rumah saudara mara, rakan-rakan, bertabarlah. Kita harapkan semoga virus COVID-19 ini dapat dinyah daripada negara kita. Dan semoga para frontliners kita dalam keadaan yang sihat walafiat. Semoga mereka dimurahkan rezeki dan semoga segala pekerjaan mereka dipermudahkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita teruskan dengan pengalaman yang saya nak kongsikan ini, di mana saya dengan tim paranormal pergi membuat aktiviti di sekitar Jalan Gombak Lama. Seperti biasa, kami mula berkumpul pada jam 10 malam di tempat yang sama, Seksyen 13. Setelah semua hadir, rakan-rakan semua ada, kami pun bergeraklah ke Jalan Gombak Lama. So, masa ni, aktiviti kali ni kami berkolaborasi lah dengan tim-tim yang lain. Jadi kami tidak pergi dengan satu kumpulan saja. Ada lagi kumpulan-kumpulan lain yang kami pergi, yang mana kami mula terjah di Balai Polis Gombak Lama. Saya tak tahulah betul ke tidak tempat tu adalah tempat tu adalah Balai Polis Lama ataupun rumah biasa, wallahu alam. So, kami sampai di lokasi tersebut sekitar jam 12 malam lah, macam tu, 12.30 malam. Kami pun siapkan kami punya peralatan, kamera, lampu, lighting, torchlight, dan kami pun bergeraklah masuk ke dalam kawasan tersebut. Yang mana laluan masuk tu, ketika masa tu ada pokok tumbang. Saya tak tahu lah pokok tu memang tumbang kat situ ke, atau ada yang halang lah nak kami masuk dalam kawasan tu. So, bila kami masuk dalam kawasan tersebut, kami dapat merasakan satu aura yang sangat-sangat kuat. Tapi kami belum lagi dipertunjukkan, dilihatkan oleh makhluk-makhluk yang mendiami kawasan tersebut. Jadi seperti biasa, kami pun merakam video, ambil gambar di kawasan sekeliling sebelum kami nak masuk ke dalam bangunan tersebut lah, balai tersebut. Setelah selesai kami membuat rakaman di sekitar kawasan luar tu,
kami pun masuklah ke dalam balai tersebut. Dan mula-mula nak langkah masuk ke pintu utama tu, saya dapat menangkap satu bau, yang mana bau tu sangat-sangat kuat, sangat-sangat busuk lah. Memang time tu bau dia sangat busuk. So kami pun teruskan masuk saja. Saya tak tahulah rakan-rakan yang lain dapat bau ke tidak. Masa tu saya saja yang dapat bau. Dan setelah kami masuk satu bilik ke satu bilik, adalah satu bilik ni, saya tak ingat bilik di bahagian mana, saya dapat rasakan satu suasana yang sangat-sangat seram sejuk. Yang mana bila saya masuk ke dalam bilik tersebut, saya rasa macam ada sesuatu yang mengekori kami lah ketika tu. Jadi saya pun buat tak tahu, biarkan je, tak nak ambil tahu pun. Buat kerja macam biasa, rakam-rakam apa semua, ambil gambar. Dan saya pun keluarlah daripada bilik tu. Kami pergi ke bahagian belakang lah. Dia ada satu ruangan di bahagian belakang. Ketika kami nak ke bahagian belakang tu, kami dikejutkan dengan satu bunyi yang mana bunyi masa tu adalah bunyi orang meminta tolong. So kami pun rasa tak sedap hati masa tu. Dan hampir-hampir jugalah kami nak mencari suara tersebut. Tapi kami punya leader, dia bagi tahulah, biarkan dengan suara tersebut, tak payah cari, biarkan je, kita teruskan je kita punya inilah aktiviti. So kami pun teruskan je lah, tanpa ambil peduli tentang suara tersebut. Kau minta tolong ke, kau minta susu ke, lantak kau lah. So bila dah selesai kami explore kawasan tersebut, kami tak buatlah sesi uji nyali di kawasan situ. Kami pun beralihlah ke lokasi yang kedua, di mana lokasi kedua ini adalah lokasi kolej lama, yang mana tak semua orang tahu ada satu bangunan kolej lama yang telah terbiar di sekitar Jalan Gombak Lama tu. Kami dapat tahu pun sebab rakan-rakan kami dari tim lain bagi tahu ada satu kolej lama tinggal. So kami pun mencarilah kawasan tersebut. Kawasannya nak masuk ke dalam kawasan kolej tersebut tu tak jauh mana pun. Kira kami boleh nampaklah dari jalan utama dia. Di bahagian belah kiri, kalau datang dari arah KL, kalau datang dari arah Bentong, belah kanan lah. Kalau datang dari arah KL, dia bahagian kiri. So sampai di kawasan tersebut, ada beberapa orang penduduk sekitar di kawasan tersebut. Dan kami pun bertanya pada penduduk tersebut, adakah betul atau tak yang mana bangunan ini adalah kolej lama. Dan penduduk kat situ pun bagi tahu memang betul lah, kawasan tu adalah kolej lama yang dah ditinggalkan. Dan penduduk kampung kat situ pun bagi tahu yang mana kolej ni sebenarnya kawasan dia luas tapi kami hanya explore di kawasan bahagian depan saja, yang mana bangunan betul-betul berdekatan
dengan pintu pagar utama dia lah nak masuk tu. Mula-mula orang kampung tu tak bagilah nak masuk. Lepas kami pujuk apa semua, kami nak buat rakaman apa semua kat situ, tak ada nak buat benda-benda yang memanggil ke, tak ada. So penduduk kampung pun beri keizinan lah, beri keizinan untuk kami masuk. Dan mereka hantarlah wakil 2 orang kampung untuk bawa kami lah masuk ke dalam kawasan Kolej Terbiar tu. So kami pun mula melangkah masuk ke dalam Kolej Terbiar itu. Dan kami pergi ke bangunan yang pertama tu. Yang bangunan ini saja kami explore. Di bahagian kalau ikut dari nak masuk dalam pintu pagar utama tu, di bahagian kanan lah. Di bahagian kanan. Dan kami pun terus masuk ke bahagian kanan tu, masuk dalam bangunan tu. Dan kami tak dapat pastikan lah yang bangunan tersebut adalah tempat belajar ke atau bilik-bilik So ketika masuk dalam bangunan tersebut, kami disapa satu bau lagi, yang mana bau tu sangat-sangat kuat. Bau seperti minyak atar. Memang kuat bau dia, seolah-olah dia menunggu kedatangan kami. So kami pun terus saja masuk tanpa pedulikan lah dengan bau-bau tersebut. Kami masuk ke bahagian satu bilik ke satu bilik. Dia ada 2 tingkat bangunan. Sampailah bilik di hujung sekali, rakan saya ternampak satu kelibat yang melintas di hadapan sana. Dia berdekatan dengan tangga kalau tak silap saya. Dia nampak ada satu kelibat susuk putih melintas depan mata dia. Yang mana rakan saya tu dia dah jauh ke depan. So kami semua yang kat belakang ni memang tak perasan lah, sebab masing-masing tengok bilik ke bilik apa semua kan. Tak tengok arah depan, tak tengok rakan yang kat depan. So masa tu rakan dia terus patah balik pergi kat kita orang, kami semua, dan bagi tahulah apa yang dia nampak. Dia bagi tahu dia nampak satu sosok putih terbang melintasi depan mata dia. So kami pun anggap benda ni adalah satu apa orang panggil salam perkenalan lah. Memberi salam perkenalan kepada kami semua yang masuk ke kawasan tersebut. So selesai di bahagian bawah tersebut, kami terus naik ke atas. Di atas juga ada bilik-bilik. So kami masuk satu bilik. Dan ada salah satu bilik tu kami rasa keadaan dalam tu sangat-sangat panas. Walaupun masa tu hari waktu tengah malam dan dikelilingi dengan hutan tebal apa semua, tapi bila masuk tu sangat-sangat panas dalam bilik tu. Sampai berpeluh-peluh lah kami semua. So kami terus masuk ke bilik lain lah. Kami keluar daripada bilik tu, kami masuk bilik lain, bilik sebelahnya. Kami terdengar ada satu bunyi macam hempasan barang. Saya tak pasti hempasan barang macam mana, tapi masa tu terdengar lah bunyi hempasan barang. So kami buat relax je, kami teruskan juga. Sampailah di bilik ujung tersebut, kami terus masuk dan cadangkanlah kawasan ni adalah untuk buat sesi uji nyali. Yang mana yang diuji nyali itu adalah saya dan juga adalah seorang rakan dari tim lain. So selesai kami set up kamera apa semua, rakan-rakan yang lain keluarlah, tinggalkan kami berdua. Tapi ada 2 orang penduduk kampung tadi tu dia berdiri masih ada kat situ lagi. So saya bagi tahulah dekat penduduk kampung tu, tak apa, tinggalkan dia. Kami boleh hadap lah.
Bukan kami lah boleh hadap, saya boleh hadap. Yang seorang lagi tu tak tahulah nak cakap macam mana. Ibarat saya uji nyali tu, saya uji nyali seorang-seorang, bukan berdua. Yalah, kita peka dalam keadaan sekeliling untuk rasai suasana ketika diuji nyali. Tapi rakan yang turut serta untuk uji nyali ni asyik tutup muka je, tutup mata. Nak macam mana kan? Dah memang dia orang kata apa, rasa ketakutan. Mungkin sebab kali pertama. Tapi bagi saya time tu pun kali pertama jugalah saya diuji nyali. Tapi saya terima je cabaran tu. Saya anggap itu salah satu untuk kekuatan diri saya lah. Sama ada saya boleh hadap dalam situasi tersebut bila saya ditinggalkan seseorang ke apa ke. So selepas orang kampung tu dah keluar, tinggallah kami berdua. Dan masa tu saya dapat satu bunyi, terdengar bunyi ada yang jalan, bunyi orang berjalan di kawasan koridor depan. Tapi bila saya saya confirmkan dululah dengan rakan-rakan yang ada yang dah ditinggalkan kami. Saya pun roger lah mereka semua melalui walkie-talkie dan bertanyakanlah sama ada orang lagi ke tak dalam kawasan tersebut selain kami. Tapi mereka mengatakan yang mereka semua dah berada di luar, di kawasan bawah. Kawasan tempat yang kami masuk ni adalah laluannya jalan berbukit. Bangunan tu dikira dekat lereng bukit macam tu lah. Rakan-rakan kami semua dah tunggu kat bawah berdekatan dengan pintu pagar utama. So bila rakan kami bagi tahu yang mereka semua dah ada kat luar dan memang tak ada siapa yang ada lagi kat dalam bangunan tu. So saya faham lah, maknanya ada makhluk lain yang kita tak boleh nampak yang sedang berjalan di kawasan tersebut lah. So selang dalam beberapa minit macam tu, rakan saya pun hubungi lah saya sama ada okey, situasi saya okey ataupun tak. Saya bagi tahu okey, tak ada apa-apa masalah. So kami teruskan je lah uji nyali. Masa tu kami diuji nyali dalam 30 minit macam tu. Sampailah dalam minit keberapa yang dalam minit berapa belas macam tu, saya di situ. Saya terdengar lagi orang berjalan, tapi bukan di bahagian koridor, tapi di bahagian belakang. Yang mana belakang ni di kawasan bukit kan, lereng-lereng apa semua. Terdengarlah bunyi orang pijak daun-daun kering. So masa tu saya biarkan je lah. Saya amati je bunyi-bunyi tersebut. Apa benda tu lalu di bahagian mana apa semua. Yang pasti dia lalu bahagian belakang saya lah. Yang mana belakang saya ni saya duduk berdekatan dinding. Dan dinding tu di bahagian atas tu ada tingkap lah. So selepas hilang je bunyi tersebut, bunyi jajakan kaki tu, pijak daun-daun kering. Dan paling last sekali sebelum saya nak turun, sebelum saya nak habiskan uji nyali ni, saya ternampak satu kelibat hitam yang melintas di bahagian pintu masuk bilik tersebut lah. Pintu bilik bilik yang saya dengan seorang lagi diuji nyali. Masa tu agak terkejut juga, sebab saiz kelibat tersebut sangat-sangat besar, tinggi. Dia melintas
Dia melintas memang laju. Sedangkan kawasan situ memang dah gelap di bahagian pintu tu, tapi dapat nampak lagi ada macam benda gelap yang melintas depan pintu tu. Masa tu dah rasa tak sedap hati lah. Bila tengok jam, lagi berapa minit je nak selesai uji nyali ni. So saya pun bertahan. Dan sampailah penghujung, kira habis je uji nyali. Alhamdulillah tak ada apa-apa penampakan ataupun dengar. Jadi rakan-rakan kami yang berada di luar datang ambil kami lah, bawa keluar daripada kawasan tersebut. Lepas keluar je daripada bilik tu, keluar daripada bangunan tersebut, turun ke bawah, rakan saya seorang ni dia nampak ada satu sosok nenek tua berjalan di bahagian belakang, dekat dengan tingkap di mana tempat saya duduk, tempat saya di uji nyali lah. Dia nampak ada seorang nenek tua tengah berjalan, dan dia nampak ada kelibat encik gula-gula lah, berada di sekitar, berdekatan je dengan tingkap tu. Dia dekat tingkap tu, di bahagian luar tu ada satu pokok besar. Dia nak rakan saya nampak di situ lah, mana makhluk gula-gula tu ada kat situ. So saya pun bagi tahu lah, patutlah patutlah terdengar macam bunyi ada orang berjalan kat luar kan. So maknanya makhluk tu lah yang berjalan. So selesai saja di kawasan tersebut, kami bergerak terus ke lokasi yang terakhir, iaitu lokasi di Mimaland, tempat yang paling anchor dalam Malaysia lah, yang mana kawasan tersebut pernah meragut nyawa orang masa Mimaland tersebut masih beroperasi pada tahun 90-an macam tu. So kami terus bergerak ke Mimaland. Keadaan jalan nak masuk ke Mimaland tu memang sangat-sangat sempit lah. Sempit, dengan kiri kanannya hutan, dengan jalan yang berbukit tinggi. Jalan nak masuk ke Mimaland tu memang atas bukit lah Mimaland tu. Sampai saja di bahagian pintu masuk Mimaland tu, pintu tu dia macam zinc lah, pintu zinc. Masa tu tak ada orang jaga kawasan tersebut. Yang ada anjing lah. So kami pun melilau lah cari kawasan nak masuk ke Mimaland tu, kawasan dalam tu kan. Kami cari, betul-betul berhadapan dengan pintu pagar tu. Kami pergi ke arah kiri, ada satu laluan macam tu. So kami masuk dalam laluan yang ada bahagian kanan tu. Kami masuk, ternampaklah ada satu lubang yang dah ada orang masuk kot. Ada orang potong untuk masuk dalam tu. Kami pun masuk dah dalam kawasan tersebut. Sampailah kami melepasi pos, ada satu macam pos guard kat situ. Sampai di bahagian tengah, kami terdengar macam-macam bunyi. Di sebalik bunyi salakan anjing ada satu bunyi yang sangat-sangat mendayut, seperti bunyi orang menangis macam tu lah. Dan ada juga satu bunyi seperti macam anjing, tak bunyi anjing, tapi bunyi ni sangat pelik. Dia macam bunyi anjing dalam kesakitan macam tu, tapi bunyi ni sangat-sangat pelik. Masa tu bila kami berada kawasan tersebut, berdebar-debar jugalah dekat dalam hati. Rasa macam cuak berada. So kami teruskan perjalanan masuk ke dalam.
Sampailah ada satu kawasan tu, tak ingat berdekatan dengan tasik ke apa macam tu. Dia ada satu macam ada blok-blok macam chalet ke apa tak tahulah, ataupun main office ke. Kami masuklah ke dalam kawasan tersebut. Dan ketika di dalam kawasan tersebut, kami semua terdengar satu bunyi seperti orang pijak atas bumbung ya. Masa tu terkejut juga lah. Dia macam bunyi, mula-mula bunyi tu sangat kuat. Dia macam bunyi jatuh, pam. Tu dia bergerak jalan atas bumbung. Masa tu fikir mungkin monyet lah kot. Monyet ke atau musang ke kan. Tak ada lah kami nak cari benda apa yang jatuh kat atas bumbung. Kami biarkan aja. Kami pusing-pusing explore kawasan-kawasan tersebut, apa semua. Dan kami pergi, ada bahagian-bahagian yang ada patung-patung dinosaur macam tu. Dan masa dekat bahagian patung dinosaur tu, saya tak tahulah kenapa, terasa patung-patung tu macam mematikan kami. Terasa macam patung-patung tersebut sedang mematikan kami. Bila rasa tak sedap hati tu timbul, kami bergerak dengan cepat lah. Saya carakan keluar daripada kawasan tersebut lah. Rasa memang tak sedap hati tu masa tu. Rasa tak tahu kenapa. So kami keluar daripada kawasan apa patung-patung tu. Kami pergi ke bahagian luar tadi tu sebelum kami masuk tu. Kami cadangkan lah nak letak seorang volunteer untuk diuji nyali di dalam kawasan yang ada macam apa main office atau chalet tu, yang ada bunyi benda jatuh dan bergerak apa berjalan atas bumbung. So mula-mula kami nak letakkan seorang yang pernah yang apa uji nyali dengan saya di lokasi kedua tu. Sebab saya bagi tahu pada leader saya, dia macam ni lah kan, tak nak cerita panjang, tak nak cerita lebih. So kami paksa salah seorang rakan tu untuk uji nyali. Memang meronta-ronta lah orang tu. tak nak kena uji nyali apa semua. So terpaksalah gunakan cara lain untuk pilih orang lain lah, gantikan tempat dia untuk buat uji nyali. Kerana masa tu kami pilih rakan kami, seorang perempuan dua orang perempuan untuk diuji nyali di kawasan tersebut. So rakan kami ni dua orang rakan kami ni bersetuju lah untuk buat sesi uji nyali. So kami hantar mereka berdua pergi ke bangunan tersebut, blok tersebut, dan set up kamera dan lighting, bagi walkie-talkie apa semua. Kami pun terus gerak keluar lah, tinggalkan mereka. Kami tinggalkan mereka dalam jarak yang dalam 50 meter atau ke 100 meter macam tu lah. Rasanya tak berapa jauh lah. Kami tinggalkan mereka. Kami duduk di kawasan lapang. Pada permulaannya mereka okey lah. Bila leader kami Roger mereka bagi tahu okey, keadaan terkawal apa semua. Sampailah minit yang ke-10 macam tu lah, ketika mereka diuji nyali, mereka bagi tahu yang mereka mendengar ada satu suara rintihan berdekatan dengan kawasan mereka lah, yang ketika ini yang diuji nyali. Dan bila leader kami tanya ada okey lagi ke tak, nak teruskan lagi ke tak, mereka jawab okey, boleh teruskan lagi. So selang dalam beberapa minit macam tu, mereka ternampak pula satu kelibat yang melintas di hadapan pintu masuk. Masa tu mereka bagi tahu lah, dah ternampak satu makhluk yang melintas seperti sosok seorang wanita
berpakaian putih atau dikenali sebagai Pontianak. So kami bertanya, leader kami tanya lagi, boleh teruskan ke tak? Mereka kata boleh teruskan lagi. Okay, tak apa. Kami pun bagi lagi masa untuk mereka uji nyali. Sampailah lepas daripada 5 minit ke 6 minit lepas mereka nampak satu sosok lintas tu, mereka roja kami bagi tahu mereka dah tak boleh nak tak boleh lagi nak uji nyali kat situ, sebab mereka bagi tahu yang mana kelibat yang mereka nampak tadi tu dah bermain dalam kawasan tempat yang mereka uji nyali tu. So sampailah satu masa tu leader kami tanya, kalau tak boleh teruskan, kami datang ambil. Lepas leader kami bagi cakap macam tu je, terus rakan kami yang uji nyali tu menjerit, dan kami pun bergegas pergi tempat mereka uji nyali tu. Kami ambil, bawa keluar. Dalam keadaan mereka sangat-sangat dalam ketakutan lah. Bila tanya kenapa, mereka bagi tahu yang mana makhluk tu makin lama makin dekat dengan mereka berdua lah. Sampai satu tahap mereka terasa seperti kira emosi dia orang dah diganggu dengan makhluk tersebut. So mereka tak dapat nak bertahan dan terus menjerit lah dalam sebab dalam ketakutan macam tu. So kami ambil keputusan untuk bawa mereka keluar lah daripada kawasan tersebut. Kira bergerak pulang lah ke rumah kami. Selepas keluar je daripada keluar daripada pintu masuk yang kami masuk masa kami datang tu, kami dikejutkan dengan satu perkara yang mana di bahagian kanan kami ada pokok macam bergoyang atau daun-daun ranting-ranting yang bergoyang. Dan kami mula-mula menyangkakan yang menggoyangkan ranting-ranting tersebut adalah angin, tapi masa tu angin tak ada. Dan kami terfikir pula mungkin haiwan, tapi masalahnya dia punya gegaran tu lain macam. Dan kami tak rasa haiwan yang buat pokok-pokok, daun-daun, ranting-ranting yang bergoyang terlampau kuat. Sebab benda tu bergoyang memang lama benda tu pokok-pokok tu bergoyang. So kami pun percepatkanlah perjalanan kami keluar daripada kawasan tersebut, pergi ke kereta kami lah. Dan sampai di kereta, kami terdengar lagi bunyi hilayan sangat-sangat kuat. Dan masa tu kami dah rasa sangat-sangat seram lah. Membuatkan kami terasa berdebar-debar. Dan kami cepat-cepat keluar, masuk dalam kereta, start enjin, terus turun daripada kawasan Mimalen, keluar daripada kawasan daripada sekitar Jalan Gombak Lama lah. Dan kami terus pergi ke kedai makan di kedai mamak berdekatan dengan Gombak juga, berdekatan kawasan-kawasan tersebut. Di bahagian pekan lah tentu. Nah, ketika kami berada di kedai mamak, kami pun membincangkanlah bersembang dengan keadaan di Mimalen.
pada mulanya kami masuk dalam kawasan Mimalen tu memang tak ada rasa apa-apa pun. Kira rasa tak sedap hati tu ada, tapi tak berapa kuat lah rasanya. Tapi selepas sampai di blok tu yang kami terdengar bunyi ada orang jalan atas bumbung, start tu dah rasa lain macam lah. Memang dalam hati rasa berdebar-debar, jantung tak tahu lah, rasa memang makin lama makin cuak lah. Bila dah keluar daripada bila kami nak keluar tu kena dengan ujian, gangguan-gangguan lagi. So memang lokasi ni Mimalen ni memang sangat-sangat angker lah, sangat-sangat rare. Tak pernah lagi lah panjang kami buat aktiviti eksplorasi, aktiviti paranormal, tak pernah lagi rasa tahap seram kau-kau tu seperti di Mimalen. Ya, Mimalen ni antara tempat yang paling, orang kata paling ganas lah, paling kuat. So selesai aktiviti pada hari tu, settle makan apa semua di kedai mamak, kami pun bergerak pulang lah, balik ke rumah masing-masing. Rakan-rakan kami balik ke ada yang balik ke Ceras, Ampang, dan saya balik ke Shah Alam dengan leader kami. So setakat ni itu je lah yang saya boleh kongsikan lah, pengalaman ketika saya melakukan eksplorasi di sekitar Jalan Gombak Lama, iaitu Balai Polis Lama, Kolej Lama dan juga Mimalen. So mungkin ini adalah video untuk bukan video yang terakhir lah untuk kongsikan cerita. Mungkin ini video terakhir untuk bulan puasa, dan mungkin lepas raya nanti mungkin saya akan buat konten lain, InsyaAllah lah, kalau diberi keizinan dapat melakukan aktiviti eksplorasi ataupun buat konten vlog tentang sejarah. Harap dapatlah apa saya lakukan. Kita tengok je lah macam mana nanti. Saya akan cuba pergi ke balai untuk mendapatkan kebenaran lah. Kalau tak dapat, mungkin saya akan teruskan dengan kongsi pengalaman, segmen kongsi pengalaman. Kalau dapat kebenaran, saya akan buatlah konten-konten yang lain, seperti buat sejarah dengan eksplorasi lah. So apa-apa saya akan update lah nanti di Facebook Mr. AK Vlog. Pada yang mana-mana supporters atau rakan-rakan yang menonton video ni, bolehlah like page saya, page Facebook iaitu Mr. AK Vlog, dan juga IG Mr. AK Vloggers. Dan kepada yang baru sampai, yang baru menonton video ini, jika anda rasa nakkan lagi saya melakukan video-video yang baru, konten-konten yang baru, bolehlah tekan subscribe, tekan bell button untuk mendapatkan notifikasi seterusnya. Dan jangan lupa like, komen dan share. Dan di sini saya nak mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin, dan selamat beraya ketika ber-PKP. Okay?
Dan pada rakan-rakan semua, kalau tiada apa-apa aktiviti di luar, harap stay at home lah. Tak perlu keluar ke mana-mana jika tiada keperluan. Dan sentiasalah menjaga SOP, sentiasa jaga diri, kita jaga kita. Okey? Baik. Apa-apa pun, raya kali ini memang kira tak berapa nak meriah lah. Tak boleh nak balik kampung, jumpa mak ayah, atuk nenek, saudara-saudara lain, sepupu sepapat. Nak buat macam mana kan? Dah kena PKP. Akulah dengan perintah kerajaan yang telah keluarkan. So kita haraplah virus COVID-19 ini dapat dibendung dan kita menang melawan virus COVID-19 ini. Yang penting kita kena patuh SOP lah. Kena kita jaga jarak. Bila keluar pakai mask, topeng. Pakai hand sanitizer juga. Okay? Semoga rakan-rakan semua dalam keadaan sihat walafiat, dan terima kasih menyokong saya sehingga hari ini, walaupun baru lagi, insya-Allah dengan rakan-rakan, bantuan rakan-rakan semua, harap kerjaya saya sebagai YouTuber ini dapat dikekalkan lah. Okay? Kita jumpa lagi di hari yang lain, mungkin selepas raya, insya-Allah. Apa-apa saya akan update dalam Facebook ataupun dalam YouTube. Okay? Terima kasih semua yang menonton, dan kita jumpa lagi, insya-Allah. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.